那我们今天感谢天师的，感谢老前人全人大德，也感谢崇德父子群马典老师慈悲，雅加达道场代表群，还有各位典老师，还有我们雅加达道场，还有棉兰道务中心，我们今天晚上在线上一起我们恭请马典老师，我们一起来学习我们今天使用 Zoom 还有 YouTube 直播希望就是利用因为我们可以直接邀请马典老师慈悲，我们可以现场翻译，让我们对道场推动所谓的道务6+1、办务6+1，我们大家会更加的清楚、更加熟悉，我们大家也更能够落实。那今天晚上我们就大家专心，我们一起来向马典老师好好学习。我们就恭请马典老师慈悲，我们向马典老师问好。好，大家好，老师好，老师好，这个声音清楚吗？老师好，有马典老师声音很好，大家好。今天早上就跟北美地区做的也是视讯课程。Tadi pagi juga di Taiwan juga ada melaksanakan kelas seperti ini. 包括美国的洛杉矶道场， termasuk dengan Wadah Ketuhanan 纽 Amerika 约道务中心， Pusat Ketuhanan 还有旧金山道务中心， dan juga San Francisco 中西部的休斯顿联络中心， dan Boston 还有包括我们加拿大的温哥华， dan juga Vancouver di Kanada juga melaksanakan kelas ini. 也包括西雅图， termasuk dengan 还有多伦多，这就是我们在北美地区的道务发展。 inilah perkembangan Wadah Ketuhanan di daerah Amerika. 我们在早上9点就是美国纽约晚上9点。 Kita tadi pagi jam 9 sudah dilaksanakan di Amerika dan 所以他们的今天是开北美谈古讲师班，所以他们今天在北美地区上课都上到晚上12点。 Jadi hari ini adalah melaksanakan Tanjupan di Amerika Utara. 我们也即将安排印尼相关的谈古讲师班也排好了嘛，也会帮你们上课。 Kita di Indonesia juga telah diatur kelas Tanjupannya. 在线上听课的大家姿势都要坐正也要把姿势做好。 dengar kelas online duduknya juga harus baik ya, semua harus semangat. 因为我们在线上上课还是要庄严自己的。 Jadi kalau kita online kita harus sama seperti walau kita seperti di Vihara. 所以在北美地区我们就讲到办道是一种态度的问题。 Jadi di Amerika Utara tadi disampaikan 办道绝对不是一个环境的大问题，而是个人态度心态上的问题。 Pantau itu masalah terutama adalah di niat hati kita ya, bukan di masalah lingkungan. 美国的疫情也很严重啊。 COVID di Amerika juga sangat parah. 那为什么这个州可以办得好，那个州并没有在办呢？ Jadi mengapa ada sebagian tempat itu ada menjalankan, sebagian tempat tidak mampu menjalankan? 所以人类发生到很大的灾难，才需要菩萨来到人间呢。 Maka di dunia ini manusia mendapatkan bencana yang besar, baru dibutuhkan Buddha untuk datang menolong manusia. 太平天年看不出谁是菩萨的发心了。 Kalau semuanya aman, tidak akan kelihatan bodhisattva yang mana yang hatinya tulus. 所以我们今天讲，在众生在劫观中，是所有修办人代表菩萨来到人间的一份愿力。 Maka di tengah bencana ini kita bisa kelihatan semua pembina mewakili para bodhisattva yang ada di dunia ini. 众生都在受苦我们却在只顾着自己，不晓得众生疾苦。 Umat manusia sedang mendapatkan penderitaan kita, sedangkan kita hanya menjaga diri sendiri. 所以这才叫做走入人群啊！ Maka inilah disebut dengan kita harus masuk ke 发挥我们来自上天的愿力，叫做慈悲。 kita harus kembangin ikrar kita yang dari nirwana. 所以我们为什么要学道务6+1？ Mengapa kita harus belajar Tau 6+1? 就是帮助所有道亲都能够修办道， Jadi kita membantu semua umat bisa menjalankan ketuhanan 都能够走回佛堂修办道。
supaya mereka bisa kembali ke vihara untuk membina dan menjalankan. 我们没有佛堂，众生就回不来。 Kalau kita tidak punya vihara, umat tidak bisa kembali. 我们在各道场、各道务中心、各区，如果不带动，道亲就没有工作可以做。 Kalau kita di wilayah tidak dijalankan, maka umat tidak ada tugas. 所以今天我们关键就是，今天我们都是点传师的，都是讲师的，都是坛主的，你负的重要的责任了。 Maka hari ini yang paling penting adalah kita sebagai pandita, sebagai tancu, 不是只有自己一个人而已。 sangat punya tanggung jawab yang sangat penting, bukan hanya menjaga diri sendiri saja. 所以不修习菩萨说，只要有具备德功啊，德功。 Bodhisattva istirahat berrealisasi, asalkan 那什么是德功呢？ Apa yang dimaksud dengan jasa pahala? 一个点传师， Seorang pandita, 一个公共佛堂。 sebuah vihara umum. 昨天讲过没有？要具备4样，具备检核四样德功。 Kemarin sudah disampaikan harus dipersiapkan 4 macam pahala yang harus disiapkan. 昨天有没有讲啊？点传师公共佛堂要检视四种德功，有吗？没有，没有啊。好，一个点传师， Seorang pandita, 一个公共佛堂， sebuah vihara umum. 它就等于代表一个道场的道务。 Dia mewakili kemajuan ketuhanan di satu wadah ketuhanan. 先问各位点传师， Karena setiap pandita, 你相关的道亲有多少心明班？ pandita ditanya umat yang ada di vihara kita ada berapa? 为什么要讲心明班呢？ Mengapa harus membahas simimpan? 我们从求道， Kita sejak dari Ciutao 我们从进法会， masuk ke Fahui. 这个都还不见得是修办的道亲哦。 Ini juga belum termasuk umat yang membina diri. 你只有进到心明班，那是正式作为修办的第一个阶段。 Kalau kita hanya masuk ke simimpan, ini baru tahap pertama dalam masuk tahap pembinaan. 那所以要问各位点传师，你负责的道务有多少心明班？ Maka para pandita ditanya 每一个点传师所负责的加起来，那就是雅加达道场或是棉兰道务中心本道场跟道务中心的人才就是心明班。 setiap pandita punya tahu ada berapa simimpan. Semua pandita kalau ditambah, itulah kemajuan tahu yang ada di wadah ketuhanan kita. 那么要问各佛堂有多少心明班？ Mau tanya setiap vihara ada berapa simimpan? 一个公共佛堂没有心明班就是没有道务。 Kalau sebuah vihara tidak ada simimpan, maka tidak ada kemajuan, tidak 所以 ketuhanan. 为什么今天要讲班务6+1呢？ Mengapa hari ini mau dibahas PANU 6+1? 它关键是在谈得到班务一致班， Kunci pentingnya adalah di vihara, yaitu ijipan seksi kelas. 它也关心整个道场基本的班叫做心明班。 Ini juga mempengaruhi semua kelas dasar di wadah ketuhanan, yaitu simimpan. 一个坛的心明班不多， Kalau sebuah vihara simimpannya tidak banyak, 5年算5年没有道场人才。 kalau dihitung 5 tahun tidak ada kadernya. 一个雅加达道场， Satu wadah ketuhanan Jakarta 或是棉兰道务中心， atau pusat ketuhanan Medan, 假设没有心明班， umpama tidak ada simimpan, 人不多， orang tidak banyak, 那你的智善班人就少了哦。 maka peserta cesanpan menjadi 没有 sedikit. 智善班就没有培德班哦， Kalau tidak ada cesanpan, maka tidak ada 那 peitepan, 就没有行德班哦， maka tidak ada singtepan, 没有崇德班。 dan juga tidak ada chongtepan. 所以我们在坛里面就培养不出讲师了。 Maka di dalam vihara kita nggak mungkin bisa mendidik seorang penceramah. 我们的道场或道务中心讲师就人数越来越少。 Maka penceramah yang ada di Tauchang dan di Tauchungsin kita semakin berkurang. 所以一个道场的发展关键在人才， Maka sebuah perkembangan Tauchang itu poin pentingnya di kader. 没有人才谈不到道务发展。 Kalau tidak ada kader, bagaimana kita mau membahas kemajuan Tao? 所以点传师不用心带动新民班， Sehingga kalau pandita tidak sungguh-sungguh menjalankan simimpan, 公共佛堂不好好的带动新民班， kalau vihara umum semuanya tidak menjalankan simimpan dengan baik, 要有新民班，一定要从求道法会才会有新民班。
supaya ada simimpan harus dimulai dari Qiu Tao Fa Hui baru bisa ada 所以我 simimpan. 们才说每一个坛都要有，最好都有一个新明白。 Maka dikatakan setiap vihara paling minimal harus ada satu simimpan. 所以在台湾目前9大道场都朝至少3个公共佛堂1个新明班，最标准是1个坛1个新明班，不能够超过3个坛没有1个新明班。 Maka sekarang di Taiwan paling minimal 3 vihara 1 simimpan. Tentu saja yang paling standar itu adalah 1 vihara ada 1 simimpan. Tidak ada yang 一个新明班，假设我们1个公共佛堂，那个印尼有叫雅德坛的，是不是？有没有雅德？有。第一个坛是什么坛？印尼第一个坛名是什么坛？印尼的第一个坛名是什么坛？雅加达。第一个坛名，嘉德。di Jakarta namanya 嘉德。有嘉德吗？应该是当时候那个广德以没关系，没关系，那个都不要算。我是说有一个叫嘉德嘛，有，也有雅德，也有嘉德，很多。呀，假设一个坛里面一个坛里面有15位到20位的新民班，一个公坛有15位到20位的新民班。Sebuah vihara ada 15 sampai 20 peserta simimpan. 那你大概会有8成、9成的人会到至善班。Maka kita ada 80%, 90% umat bisa naik ke kelas cesanpan. 一个坛有20位新民班好了。 Umpama sebuah vihara ada 20 orang peserta simimpan. 到至善班会有大概16位到20位到至善班。 Naik sampai cesanpan maka ada 16 orang kurang lebih. 那读到培德班再进到培德班。 Masuk ke培德班 至少还有10位到15位。 Minimal masih ada 10 sampai 15 orang. 这就是一个公坛，他看到人才发展的最基本人才就是培德班。 Maka ini kelihatan kader paling dasar itu dimulai dari 培德班。 所以发一崇德最重要的人才班是从培德班为第一期人才班。 Maka kader yang paling penting di Fai Chongde itu adalah dilihat dari 培德班。 第二期叫做行德班。 Tahap kedua namanya Sing Depan. 第三期叫做崇德班。 Tahap ketiga Chong Depan. 所以当没有新民班，怎么会有人会到培德班？ Pada saat kita tidak ada simimpan, bagaimana ada orang bisa 培德班？ 那有新民班，一个坛有自己的新民班，一个公坛有自己的新民班。 Jika vihara ada punya simimpan sendiri, 晋升到自己的至善班，本坛至善班。 kemudian bisa naik ke cesanpan. 那到了培德班， sampai di 培德班， 就可以成立一间公共佛堂啊。 sudah bisa mendirikan sebuah vihara umum. 所以在我们现在发一崇德的班路带动， Maka sekarang perkembangan kelas di Fai Chongde kita 都希望每一个坛都有新民班。 berharap setiap vihara ada sebuah kelas simimpan. 3年后可以到培德班， 3 tahun kemudian bisa ke 培德班。 到培德班就有机会成立一个公共佛堂。 Sampai di 培德班 ada kesempatan mendirikan sebuah vihara umum. 所以我们才说道场是3年翻一倍，每一个公坛3年多一间公坛。 Maka kita di Taochang yaitu 3 tahun maju kelipatan, 1 kelipatan. 3年假设每一年都有，每一个坛至少有10位或15位的新民班。 3 tahun umpama satu vihara ada 10 sampai 15 peserta simimpan. 3年本坛至少会留下20-30位的培德班。 Maka setelah 3 tahun kemudian minimal satu vihara itu masih ada 15 sampai 20 peserta 培德班。 他就有机会本坛3年每3年一间公坛，每3年一间公坛。 Maka vihara tersebut bisa punya kesempatan setiap 3 tahun mendirikan satu. 所以班路的带动，它就直接提升了道路的发展。 Maka Tao ini bisa langsung memajukan perkembangan Tao ini. 但是班路的所有班员， Tetapi semua peserta seksi kelas, 新民班一定是从各坛里面的人带进来的。 simimpan itu harus dimulai dari vihara yang membawa masuk yang pertama kali. 新民班读完班之后进到至善班，那就是班路负责讲师要很用心照顾班的开始。
Maka dari si Mimpan naik ke Sesampan, seksi kelas lah yang harus menjaga dengan 所 baik. 以发一崇德现在这一套叫做从大物提升班物， Maka sekarang Ifai Chongte ini yaitu seksi kelas mendorong kemajuan ketuhanan. 那再从班物去怎么样去提升大物？ Maka dari seksi kelas mulai memajukan ketuhanan. 没有大物就没有班物， Kalau tidak ada Tau, nggak mungkin ada Panu. 那有了班物再回归到各团帮助大物。 Maka setelah ada Panu, kembali lagi ke Vihara masing-masing membantu kemajuan Tau masing-masing 所以 Vihara. 现在崇德的体制是大物班物互相都要互相带动。 Maka sekarang sistem dari Fai Chongte, Panu dan Tau itu harus saling mendukung. 不是只有大物组自己的一个组，班物组一个组，是两个组互相带动的。 Bukan hanya salah satu seksi saja, tapi dua-duanya harus saling mendukung. 所以我们雅加达道场绵南大物中心一定要朝向每一个公坛都能够开心灵班为最重要的一个带动。 Maka Wadah Ketuhanan Jakarta dan Pusat Ketuhanan Medan harus mengarah. Setiap vihara harus ada buka satu kelas Mimpan. 你看佛佛老师在去年2020年对我们崇德道场全体点传师讲师讲的一句话，重点一句话。2020 Aku berorganisasi pada tahun 2020 mempesankan amanah suci kepada Hancu. 每一个公坛每一年至少能够培养一位讲师。 Setiap vihara umum, setiap tahun minimal bisa mendidik seorang pencara, ada 2 orang pencara. 因为公坛要有诞生讲师，这个公坛才会有人才帮办。 Karena vihara harus bisa mencetak penceramah. Vihara ini baru bisa ada harapan. 我们的雅加达道场有70间公坛， Wadah Ketuhanan Jakarta ada 70 vihara. 绵南道务中心也是40-50间。 Pusat Ketuhanan Medan juga ada 40-50 vihara. 假设我们按照佛老师说的，每一个公坛每一年都出一位讲师， Umpama kita sesuaikan dengan arahan dari Guru Agung, setiap vihara ada didik 1 penceramah. 我们的道场，我们道务中心不是就在人才有培长，道务才会进步。 Maka Wadah Ketuhanan kita ada kader Tau baru bisa maju. 所以这就是为什么班务一定要大家把这一套班务的系统大家都很清楚，才能够带好班。 Maka kita semuanya harus jelas sistem dari seksi kelas ini baru bisa ada kemajuan. 尤其是一个道场一定要慎选负责讲师。 Terutama di satu wadah ketuhanan harus memilih dengan baik seorang penceramah yang bertanggung jawab. 一个道场选错的负责讲师，班员就没有办法跟得上道场。 Kalau salah pilih penceramah yang bertanggung jawab, maka para peserta kelas bisa tidak ada harapan. 所以我们一定要慎选能够负责班的负责讲师。 Maka kita harus memilih dengan teliti penceramah yang bertanggung jawab di kelas. 我们才能够去讲如何照顾班员。 Kita baru bisa membahas bagaimana cara menjaga. 所以佛佛老师说，每一个公坛每一年都希望能够培养一位讲师。 Maka Guru Agung berorganisasi setiap satu vihara harus bisa mendidik satu 那 penceramah. 我们的不修行菩萨也告诉我们一件重要的事情。 Maka Bodhisattva Istirahat kita juga membesarkan kepada kita satu hal penting. 每一个公坛 Setiap vihara 找回老道亲。 harus mencari kembali umat lama. 你看每一个公坛有流失多少老道亲？ Kita lihat satu vihara itu berapa banyak umat lama yang sudah 在 tidak 2020年， di tahun 2020. 佛佛老师要我们每一个公坛培养都要有培养一位讲师的这个所谓的目标。 Guru Agung ada menargetkan setiap vihara harus mencetak seorang penceramah setiap tahunnya. 不修行菩萨要我们每一个公坛要找回老道亲。 Bodhisattva Istirahat mau kita setiap vihara mencari kembali umat lamanya. 雅加达跟绵南道务中心每一个公坛，假设能够找回10位老道亲回来，你知道我们的道务会可以再进步吗？ Kalau Wadah Ketuhanan Jakarta dan Pusat Ketuhanan Medan setiap vihara bisa mencari 10 umat lama kembali ke vihara. 所以 Tahukah kita berapa 所以 banyak 关正帝君关老爷才说，
关老爷说， Maka Buddha Kuan Pung berwelas asih, 道亲都流失了，不找回来，那算是责任吗？ umat saja sudah tidak kembali lagi. Ini apakah disebut dengan tanggung jawab? 坛主都不回佛堂，那叫做修办吗？ Tancu aja tidak kembali ke vihara. Apakah ini disebut dengan membina diri? 研究班的班员都在流失，负责讲师没有责任吗？ Peserta kelas semuanya hilang, tidak kembali. Penceramah yang bertugas di kelas, apakah semua bertanggung jawab? 那就代表这个道场的点传师出了问题了。 Maka ini artinya pandita yang ada di wadah ketuhanan tersebut ada masalah. 这个道场负责的点传师啊，真的不了解状况了。 Maka pandita tersebut tidak mengerti kondisi. 每一年没有很多讲师， Setiap tahun tidak banyak 没发 penceramah, 新讲师， banyak penceramah baru. 每一年没有增加很多新民班， Setiap tahun tidak bertambah si mimpan. 每一年没有增加一些，我们每一年都有一些新的坛主， Setiap tahun tidak bertambah tancu. 那就代表点传师没有看好这个家。 Artinya pandita tidak menjaga baik-baik rumah ini. 也代表各区点传师啊都失职啊。 Artinya para pandita lalai akan tanggung jawabnya. 我们的中智班讲师没有尽到责任， Artinya Chongtsepan punya penceramah juga tidak 我 bertanggung 我 jawab. 们的意智班呢、没有真正了解班这个所谓的道务班的带动， Dan penceramah Ichipan kita tidak mengerti dengan jelas bagaimana menggerakkan Tau dan Panu. 那就代表我们在公共佛堂的基层道务啊，大家的观念不好，因为不会运作基层道务。 Ini artinya konsep dari menggerakkan basis Tau di setiap vihara itu tidak benar. 所以昨天讲的道务6+1， Maka kemarin yang kita bahas Tau 6+1, 那就是现在每一个工堂要做的工作。 inilah tugas dari setiap vihara yang harus dijalankan. 每一个中智班讲师要很了解自己的责任， Setiap Ichipan Jiangshi harus mengerti tanggung jawab masing-masing. 每一个点传师要晓得自己应该尽的责任。 Setiap pandita harus mengerti tanggung jawab masing-masing. 所以昨天讲的道务6+1一定要很清楚。 Maka kemarin yang kita bahas tahu basis 那 6+1. 今天呢，我们就谈到班务6+1。 Nah, hari ini kita bahas adalah Panu 6+1. 班务6+1 Panu 6+1还是以坛为单位， semuanya juga berdasarkan vihara. 但是关键是负责讲师，各班负责讲师。 Tapi kunci pentingnya adalah penceramah yang bertanggung jawab kelas di 所以 setiap. 要选一位好的负责讲师，要经过3道手续。 Maka mau memilih seorang penceramah yang bertanggung jawab di kelas yang baik harus melewati 3 proses. 所以我们的雅加达道场、棉南道务中心一定要遵照这一个程序去选负责讲师。 Maka kita harus berdasarkan proses ini untuk memilih penceramah yang bertanggung jawab di kelas. 我们现在的班务负责讲师叫做负责讲师制呢，负责讲师呢。 Maka sekarang penceramah yang bertanggung jawab di kelas namanya Fuze Jiangshi. 为什么叫做负责把班带好？不是只有一个名称叫负责，是真正进去把班带好，像 Jadi 导师 tanggung 是 jawab membawa Sang- kelas dengan baik, bukan hanya nama saja. 像学校里面的什么老师叫做导师，我们好像班员的导师要照顾他们，把班读好。 Seperti di sekolah ada guru, pembimbing. Kita seperti pembimbing dari para peserta kelas. 我们现在的雅加达跟棉南，请问哈，我们现在新民班、智善班的负责讲师是不是一带班就带两年哈？ Pandita bertanya, Wadah Ketuhanan Jakarta dan Pusat Ketuhanan Medan, Fuze Memang. Jiangshi kita sekali bertugas apakah selama 2 tahun berturut-turut? 我们现在的班务系统是新民班，就是再带到智善班，所以初期是新民班、智善班一带就是带2年，同样的负责讲师。 Sekarang sistem kita adalah satu penceramah bertanggung jawab 2 tahun, kelas Simimpan sampai Cesanpan menjaga umat tersebut. 因为对班员才能够深入的了解。
Karena dengan demikian baru bisa lebih mengerti dalam terhadap 才能 peserta 够 kelas. 带动班员读班。 Baru bisa membawa peserta kelas dengan baik. 那至善班升到培德班， Dari Cisanpan naik ke Pei Depan, 那就到负责讲师就是一代带3年。 dan Fuja Jiangshi-nya sekali bertugas 3 tahun 所 berturut-turut. 以负责讲师要带培德班、行德班、崇德班，一个班同样都是同样的负责讲师，所以德智班讲师是带3年哦。 Maka Fuja Jiangshi yang Dezipan itu bawa 3 tahun berturut-turut di 我 kelas 们 yang sama. 现在有没有这么做？雅加达有吗？ Sekarang ada demikian nggak? 有吗？是这个2、3年开始推动，开始在推动，2、3年开始在推动。现在有在学习做就是了，是不是？是。所以带班一定新民至善2年，德智班带3年。 Maka sekarang membimbing kelas Simimpan dan Cisanpan 2 tahun berturut-turut, Dezipan 3 tahun berturut-turut. 所以不是说今天新民班带新民班，新民班必完班到自善班又是另外一批负责讲师，班员永远不认识负责讲师，负责讲师也不了解班员，流失率特别大。 Maka artinya sekarang Fuja Jiangshi bukan hanya setelah Simimpan lulus diserahkan ke Fuja Jiangshi ke Cisanpan. Kalau demikian umat tidak kenal dengan Fuja Jiangshi dan Fuja Jiangshi sendiri tidak mengerti kondisi dari umat tersebut. 所以为什么要选好负责讲师？ Maka kenapa harus pilih Fuja Jiangshi dengan baik? 因为他从新民班要带到自善班， Karena dia dari Simimpan mau bawa sampai kelas Cisanpan. 现在不修习菩萨老人家在泰国特别开坛交代。 Maka sekarang Bodhisattva Taistira di Thailand khusus memberikan amanah suci pesan kepada kita semua. 每一个班进到每一个班，一定以9成为目标，不能够低于9成。 Maka setiap peserta kelas di setiap kelas itu tingkat kelulusan itu harus 90%. 你的坛有20位新民班，读到自善班一定要有18位以上再进自善班。 Maka kalau umpama Viara kita Simimpan ada 20 peserta, sampai ke Cisanpan harus ada 18. 所以选好负责讲师才晓得他有没有认真带班，照顾好班员。 Maka dengan memilih Fuja Jiangshi yang baik, baru bisa mengerti tahu kita ada dijalankan dengan baik atau tidak. 因为出席率，因为那个进班率一定要达到9成以上， Karena tingkat kelulusan itu harus mencapai 90%. 这是由不修习菩萨老人家亲自定下来的。 Ini sudah ditetapkan langsung oleh Bodhisattva Istirahat kita. 所以，我们雅加达的负责讲师怎么选的，后续我不了解。不过要按照标准，要经过3个程序。 Maka di Wadah Ketuaan Jakarta kita memilih Fuja Jiangshi yang baik harus melewati 3 proses. 我们看看棉兰道中心有没有也是经过这3个程序。 Kita lihat Pusat Ketuanan Medan apakah ada melewati 3 proses ini. 第一， Yang pertama, 每一个坛要选负责讲师， setiap vihara harus memilih Fuja Jiangshi. 那要由他的本坛负责人签名。 Harus ditandatangani oleh penanggung jawab vihara tersebut. 是辅导点燃师要签名。 Kalau ada pandita yang membimbing, maka pandita pembimbing yang menandatangani. 如果本坛有中智班要签名。 Kalau di vihara ada Chongcepan, maka Chongcepan yang harus tanda tangan. 没有中智班，那本坛的道务义智班要签名。 Kalau tidak ada Chongcepan, maka di vihara tersebut ada Tau Icepan yang harus tanda 因为 tangan. 这叫做推荐负责讲师。 Ini yang disebut dengan merekomendasikan Fuja Jiangshi. 坛推荐好负责讲师之后，要送到本区啊，好比说雅加达区、万隆区、泗水区，送到区里面，由区里面召集小组审核。 Maka setelah vihara merekomendasikan Fuja Jiangshi, semua disampaikan ke wilayah. Dari Cao Ji Xiao Zi wilayah yang memilih lagi. 审核之后还没有还不算，还要再送到雅加达的代表群或是帮办群开会，大家审核通过，才可以发负责讲师聘书。 Setelah dipilih di wilayah, harus ada persetujuan dari Dewan Penanggung Jawab Wadah Ketuhanan. Setelah rapat dan ditentukan, baru bisa dibagikan sebuah sertifikat. 所以一个负责讲师要经过三个签名呢，本坛、区跟道场。
Maka seorang 负责讲师 harus melewati 3 proses, yaitu vihara sendiri, wilayah, dan pusat. 我们才再颁发一张负责讲师聘书，所以新民班、智善班2年，德智班3年，这叫做负责讲师聘书。 Setelah lulus baru diberikan sebuah surat tugas 负责讲师 yang menjaga si Minpan, Zhisanpan, dan Dezipan. 我们道场有这么做吗？有吗？道场有吗？ Ketuhanan kita apakah ada menjalankan? 学习了哈，学习了，没关系的，学习。还在学习，还在学习。 Belajar. 但是这是标准，这是程序，一定要到程序哦。 Ini adalah satu prosedur. 选不好负责讲师，就带不好班的运作。 Kalau kita 负责讲师nya kita pilih tidak baik, maka kelas siap-siap berjalan dengan tidak baik. 要选负责讲师的条件，要有以下几个条件。第一， Syarat untuk memilih 负责讲师 yang bagus ada melewati beberapa syarat di bawah ini. Yang pertama, 负责讲师的忠诚度，对道场忠诚度一定要够，不能够对道场不了解，作为我们的负责讲师。 tingkat kesetiaan dan pengabdian terhadap Taochang harus benar-benar memahami kondisi di Taochang. 第二个，他的观念要很清楚，不要对道场有很多的负面，又来当负责讲师，在班里面都讲自己的话，这个不能够当负责讲师。 Yang kedua adalah konsep dan pandangan terhadap Taochang yang benar dan tepat, tidak selalu mengucapkan yang negatif. 第三个，一个负责讲师的口才表达能力，大家要听过，不要当负责讲师的表达能力都讲不清楚。 Seorang 负责讲师 harus mampu menyampaikan secara lisan. Jangan sampai kemampuan menyampaikan secara lisan tidak bisa. 所以个性也要好一点。 Maka karakternya juga harus baik. 这是一个负责讲师最基本的条件啊。 Ini adalah syarat yang paling utama dari seorang 负责讲师。 要当负责讲师，还要再尽到2个责任。 Mau jadi 负责讲师 masih harus bertanggung jawab 2 hal. 第一， Yang 每 pertama, 个月负责讲师要回到自己的本坛要参加综艺，要参加本坛的会议。当负责讲师一定要回本坛哦，不回本坛的人不可以当负责讲师哦。 setiap bulan wajib kembali ke vihara sendiri, ikuti rapat bulanan. Kalau yang tidak kembali ke vihara tidak boleh jadi 负责讲师。 每一个班的负责讲师每个月至少要有1位参加本区的综艺值班会议。 Setiap kelas punya 负责讲师 wajib setiap bulan ikut rapat di vihara. 假设1位负责讲师都不回本坛，又不参加综艺值班会议，他在班里面能够帮道场讲什么话？ Seumpama seorang 负责讲师 kalau tidak pernah kembali ke vihara, tidak pernah ikut rapat Chongyi Cepan, maka di dalam kelas apa yang bisa dia sampaikan? 不回佛堂、不参加会议的人，一律不可以当负责讲师。 Orang yang tidak kembali ke vihara, tidak ikut Chongyi Cepan, tidak boleh jadi 负责讲师。 不回佛堂、不参加会议的人，不能够作为传体讲师。 Kalau tidak kembali ke vihara, tidak ikut rapat, juga tidak boleh menjadi penceramah yang membabarkan Tao. 所以我们现在很坚持要求，当要选的负责讲师是不回佛堂的人，也不参加会议综艺值班的人，那个是绝对不可以当负责讲师。 Maka sekarang kita sangat disiplin dan ketat. Seorang penceramah yang tidak pernah kembali ke vihara ikut rapat, maka tidak boleh 最多 dipilih sebagai 只 负责 能够 讲师。 做，最多可以做传体讲师，1节课、2节课而已。 Paling banyak hanya boleh membabarkan dharma 1 topik atau 2 topik. 因为一个不回佛堂的人，他怎么会讲道务呢？ Karena kalau seseorang tidak kembali ke vihara, bagaimana dia bisa menceritakan perkembangan ketuhanan? 一个不参加综艺值班会议的负责讲师，怎么晓得道场的政策跟推动的方向？ Seorang 负责讲师 yang tidak pernah ikut rapat Chongyi Cepan, bagaimana dia bisa mengetahui sistem yang ada pada ketuhanan? 所以负责讲师不是人情啊，也不用拜托，他不愿意当负责讲师，就不要给他机会当负责讲师。 Jadi memilih 负责讲师 bukan itu perasaan awam ya, tetapi kita benar-benar kalau dia tidak mau jadi 负责讲师, jangan dipilih jadi 负责讲师。 因为一个负责讲师是关系的班员的整个会命啊，会不会发心都在负责讲师的带动。 Karena seorang 负责讲师 sangat mempengaruhi setiap umat punya pembinaan. 所以我们一定要慎选负责讲师。
maka kita harus memilih dengan baik seorang 负责讲师。所以他要当负责讲师，要经过3个步骤，那就是谈签名、取签名、到场代表群，就是帮办小组，同意过才发负责讲师聘书。 Maka seorang 负责讲师 harus melewati 3 proses, yaitu tanda tangan rekomendasi dari viharanya, kemudian dari wilayah, dan harus lulus dari Taipiaochin, Dewan Penanggung Jawab di Wadah 那2 Ketuhanan. 个责任， Dan ada 2 tanggung jawab. 回本坛 Kembali ke vihara sendiri, 参加区会议， ikut rapat wilayah, 这个样子才叫做标准负责讲师。 ini baru disebut dengan 负责讲师 yang standar, berkriteria standar. 所以后学建议我们雅加达跟棉兰啊，大家这2个地方啊，要重新再检核一次负责讲师有没有符合这些条件。 Pandita merekomendasikan kita Wadah Ketuhanan Jakarta dan Pusat Ketuhanan Medan harus memeriksa kembali sistem 负责讲师 kita apakah sudah tepat. 尤其是我们的点传师， Terutama pandita kita. 一定要很清楚，负责讲师的关键，选对就对，选错就整个都是人情代班，你的道路绝对不会发展。 Harus jelas kunci pentingnya ada di 负责讲师. Kalau 负责讲师-nya benar, kelas akan berjalan baik. 所以我们也希望要做好班务6+1的关键，就是负责讲师先选对人代班。 Maka sekarang kunci penting dari PANU Liu Jiai adalah 如果不会，那就没有办法做事。 Kalau 负责讲师-nya tidak bisa, maka 好，那这是第一个，我们一定要很清楚，我们一定要能够慎选负责讲师代班。 Maka kita harus memilih dengan tepat seorang 负责讲师 untuk membawa kelas. 那我们在新民班至善班还有一个辅导讲师， Maka kita di Simimpan Cisampan ada penceramah pembimbing 辅导。也就是说5个班员就有一位辅导讲师。 harus membawa 5 peserta kelas. 所以一个班有20位班员，那就是2位大概都是2位负责讲师，那就是再加上4位辅导讲师。 Maka kalau satu kelas ada 20 peserta, minimal ada 2 负责讲师 ditambah dengan 4 orang 辅导讲师。那德智班以上， maka 德智班 ke atas， 那就由各道场看看人，如果我们的人才够，也可以有辅导讲师。假设本道场人才不太多，那就把辅导讲师用在新民班至善班。 Maka kita sesuaikan kondisi, kalau kadernya cukup, kita juga boleh ada 辅导讲师. Kalau tidak ada, kita 辅导讲师-nya dibuat di Simimpan dan Cesanpan saja. 那我们如果讲师不够多，辅导讲师，假设他还不是讲师的身份，可不可以做辅导讲师呢？ Jadi kalau dia belum sebagai penceramah, apakah boleh dia bisa menjadi 辅导讲师？ 当我们的道场讲师不够，辅导讲师可以从的那个培训班里面的人可以来作为辅导讲师。 Maka pada saat kader di Wadah Ketuhanan kita nggak cukup, seorang 辅导讲师 bisa dipilih dari kelas kader, 也就是准讲师， yaitu kelas calon penceramah. 应该讲印尼道场雅加达道场这个跟我们棉兰道中心应该讲师的量不会太多吧？ Dan sekarang Wadah Ketuhanan Jakarta dan Pusat Ketuhanan Medan penceramahnya tidak terlalu banyak. 所以每一个班里面都有标准的辅导讲师，可能就要从培训班里面找出来做辅导了。 Maka setiap kelas itu 辅导讲师 yang standar kita harus cari dari kelas calon penceramah. 所以一个班务它有3种讲师啊，一个班务。 Maka satu PANU ini sistem kelas ada 3 macam penceramah. 研究班的负责讲师、辅导讲师， yaitu 辅导讲师 dan 负责讲师， 还有个叫做传题讲师。 dan ada satu lagi penceramah topik 传题讲师。 所以我们现在的代班的成功与否，70%是在负责讲师跟辅导讲师。 Maka sekarang tingkat keberhasilan kelas kita ada 70% itu semua tergantung dari 负责讲师 dan 辅导讲师。
传体讲师有占30%的关键，30%。Penceramah topik cuan di Jiangshi ada 30% tingkat keberhasilannya ada di dalam. 团体讲师讲不好，负责讲师带得好，还可以弥补哦。 Kalau penceramah topik membabarkan dharma kurang baik, maka masih bisa dibantu oleh Fu Zhe Jiangshi dan Fu Dao Jiangshi. 团体讲师讲得太好，负责讲师不会带班一样没有用。 Kalau penceramahnya membabarkan dharma dengan baik, tetapi Fu Dao Jiangshi dan Fu Zhe Jiangshi-nya tidak menjalankan dengan baik, sama saja kelasnya tidak baik. 因为班员阶段还是以辅导，还是以人辅导为主。 Karena setiap peserta kelas harus dibimbing. 班员一定要有人关心，他会发心是有人关心。 Peserta harus dikasih perhatian. Ada yang perhatian, dia bisa tulus karena ada yang memberi perhatian. 由本团带动，由负责讲师关心，所以这个班员才能够留得住啊。 Maka dari Vihara sendiri kita menggerakkan dan memberi perhatian. 本团不关心。 Kalau di Vihara sendiri saja tidak memberi perhatian. 负责讲师、辅导讲师不带动。 Sedangkan Fu Zhe Jiangshi dan Fu Dao Jiangshi tidak menjalankan. 传体讲师讲得再好也没有用。 Seberapa baiknya secara penceramah menyampaikan dharma juga tidak ada. 所以我们一定要把负责讲师选好，而且再把基本功做好，我们今天的大悟才能够有进步的空间呢。 Maka kita harus memilih seorang Fu Zhe Jiangshi dengan benar, baru ada kemajuan. 好，一个负责讲师选好了，假设选好负责讲师要做什么事？ Maka seorang Fu Zhe Jiangshi kalau sudah dipilih, apa yang harus dilakukan sekarang? 负责讲师的态度是第一个条件。 Syarat yang pertama adalah attitude, sikap dari seorang Fu Zhe Jiangshi itu adalah syarat utama. 要上课前半个小时，负责讲师一定要比班员早到。 Sebelum kelas dimulai 30 menit di awal sudah harus sampai ke Vihara. 不能够班员到了，负责讲师还没有到。 Tidak boleh Jiangshi belum sampai. 负责讲师、辅导讲师一定都要比班员早到。 Fu Zhe Jiangshi dan Fu Dao Jiangshi harus lebih awal tiba di Vihara daripada umat. 这叫做跟班员之间的互动。 Ini adalah interaksi antara dengan umat. 注意听哦，负责讲师有很重要的基本功课。 Maka perhatikan ya, PR penting dari seorang Fu Zhe Jiangshi. 带班3个月以后，我们是3月开班，4月份正式开始，4、5、6 3个月，到7月份要检查一个功课。 Maka setelah 3 bulan kita membawa kelas, kita mulai dari Maret, April, Mei. Maka kita harus ada PR yang harus kita kerjakan. 3个月过后，要检视负责讲师会不会背出所有班员的名字。 Setelah 3 bulan, Fu Zhe Jiangshi harus dites apakah semuanya sudah menghafal dengan jelas setiap umat kelasnya. 1号叫什么名字？ Dia nama 4号叫什么名字？ yang nomor 4 namanya siapa? 他们有他们的家庭背景，你知道吗？ Latar belakang keluarga mereka apakah kita mengetahui? 这都是辅导讲师在3个月里面的辅导。 了解他的工作， Mengerti latar belakang pekerjaannya, 了解他的所有的家人， mengerti latar belakang semua anggota keluarganya, 有求到没求到， apakah sudah memohon ketuhanan atau belum. 所以负责讲师要在3个月内了解你所有班员，而且认识他们，而且见到人就要把名字叫得出来，这是负责讲师的责任。 Maka dalam 3 bulan ini, Fu Zhe Jiangshi sangat penting tanggung jawabnya adalah menghafal semua peserta. Setiap ketemu peserta kelas harus bisa sebut namanya. 辅导讲师1个月内就要他只负责5个人。 Fu Dao Jiangshi dalam 1 bulan harus bisa mengenal 5 orang yang dibawanya. 他1个月内就要对他所有的5个班员都要清清楚楚。 Dalam waktu 1 bulan dia harus mengerti kondisi dengan jelas 5 peserta kelas yang dibawanya. 班员没有来上课，辅导讲师第一个一定要清楚。
peserta kelas tidak ikut kelas, yang paling pertama harus mengerti adalah 辅导讲师nya. 所以辅导讲师啊，就要跟负责讲师一 Maka 起， 辅导讲师 harus bersama dengan 负责讲师，或是不跟他们的本坛啊，看这个班员是哪一个坛的，或是我们本坛的，请班务意志班帮忙成全了解。 maka kita harus sampaikan, lihat umat tersebut dari vihara mana. Kita boleh cari 班务意志班知道了我们的本坛，有人没有上课啊，班务意志班不一定认识本坛的班员啊，那怎么办？所以要有班员的引导师联络。 Maka kadang-kadang Panu Ijepan di vihara kita belum tentu kenal dengan umat yang ikut kelas. Makanya umat itu harus ada daftar list in pause. 所以带班的讲师跟各坛的班务意志班要有非常密切的联络关系啊。 Maka penceramah yang membawa kelas harus ada hubungan erat dengan setiap vihara punya Panu Jangse. 所以各班的班务意志班，他对我们本坛的班员每一个人都知道他的引导师是谁，要照册。 Maka seorang Panu Ijepan dia harus mengerti setiap umatnya itu in pause-nya siapa. 所以当他缺席没有来，才有引导师关心。 Sehingga pada saat dia tidak hadir absen, ada perhatian dari in pause dia. 啊，再有本班负责讲师、辅导讲师啊，也要关心。 Dan juga ditambah lagi perhatian dari 负责讲师 dari kelas tersebut. 所以我们负责讲师就是在班里面，我们都尽可能带到100%都能够读班，100%都能够闭班，所以关心每一个班员。 Maka tugas dari 负责讲师 adalah kita bisa mengusahakan umat tersebut bisa hadir 100% dan lulus. 好，这些都是负责讲师、辅导讲师应尽的责任。 Maka inilah tanggung jawab yang harus dijalankan oleh 负责讲师 dan 辅导讲师。 在资料上没有写哈，现在要记得4项工作，有四个重要带班的，所谓的工作。 Sekarang harus 4个ada 4研究班的工作。 4 poin penting pekerjaan yang harus dilakukan di setiap kelas. 假设每个月每一个礼拜上一次课，1个月就上4次课。 Umpama 1 minggu 1 kali kelas, maka 1 bulan 4 kali kelas. 负责讲师要按照每一周的进度哦，来带动班员哦。 Maka seorang 负责讲师 harus mengikuti progres setiap minggu untuk membawa umatnya, membimbing umatnya. 每个月的第1周， Setiap minggu pertama di setiap bulan 要检查班员的学习护照， harus memeriksa paspor dari peserta kelas, 鼓励他们依学习护照进步。 memberikan semangat kepada mereka harus belajar berdasarkan paspor kelas. 所以负责讲师一定要晓得那个所谓的学习护照的进度。 Maka seorang 负责讲师 harus mengetahui progres yang sudah dilalui di dalam paspor kelasnya. 每个月的第2周， Setiap minggu kedua di setiap bulan, 负责讲师要多在课堂讲3多的故事，求道人员呐、法会人员呐、参加研究班的人员，为3多的好处、3多的故事要多讲，鼓励班员多度人。 maka 负责讲师 harus sering memperkenalkan Santo Sehao, ya 3 banyak 4 baik cerita tentang Santo Sehao ini. 所以负责讲师每一周都有不同的主题，不是你想讲什么就讲什么哦。 Maka setiap 负责讲师 sudah terprogram setiap minggu mau ngomong apa, bukan suka-suka kita mau ngomong apa. 所以第1周检视班员的学习护照，第2周讲3多的故事。 Minggu pertama kita memeriksa paspor belajar dari setiap peserta kelas. Minggu 第 kedua 3周 kita menceritakan tentang 3 banyak. 要鼓励班员多回本坛，叫做班员回娘家。 Berikutnya harus mendorong peserta kelas sering kembali ke vihara. 好，第4周， Minggu keempat, 第4周所有课程少上25分钟。 minggu keempat semua pelajaran dikurangi 20 menit. 第4周每一个坛要做表扬会跟庆生会。 Minggu keempat setiap vihara harus menjalankan
acara perayaan. 好比说我们最后一周、最后一个礼拜，这个月的生日的人都出来，叫做给他庆生。 Umpama bulan ini yang semua ulang tahun, kita semuanya panggil keluar, kita rayain. 买一个小小的蛋糕，大家为我们的寿星来唱生日快乐， Beli kue kecil, ya kita rayakan bersama. 给班员很开心。 Membuat peserta kelas itu senang. 所以第4周有一些班带到啊，只要是在最后9点钟哦，我们都是台湾时间上课，你们应该是8点嘛哦，所以假设是9点，他可以带家人一起来参加庆生活动，班员可以带家人一起进班里面来。 Maka di minggu keempat ini biasanya peserta kelas boleh membawa anggota keluarganya datang ya ikut acara perayaan ini. 让班员的家人看到道场的温馨啊。 Maka supaya anggota keluarga para peserta kelas bisa melihat kehangatan yang ada di wadah ketuhanan kita. 所以家人也就是我们的也可以成为我们的道亲啊。 Maka anggota keluarga mereka itu suatu saat akan menjadi umat kita. 那另外就是还要表扬这个月有渡人的班员，有带人开法会的班员，这个要表扬。 Berikutnya kita harus memuji peserta kelas yang bulan ini ada bawa peserta Fahui. Kita harus kasih semangat. 所以负责讲师一定要做好负责讲师，要做好我们班务6+1以上所讲的，你都是具备基本条件。 Maka Fuce Jiangshi semua harus menjalankan teknik basis kelas 6+1 ini dengan baik. 你要晓得什么如何带好班，你的责任是什么都要清楚哦。 Kita harus jelas tanggung jawab kita apa yang harus kita jalankan, kita harus jelas. 各位点传师、各位中师班、各坛所有讲师，每一个月的每一周班务要做什么，你要很清楚、很明白哦。 Para pandita, Chongzipan, wilayah semuanya harus mengerti sesi kelas kita setiap minggu mau ngapain harus ngerti. 尤其是在班进行的时候，中智班讲师要有巡班，点传师要看班，你才晓得这是第几周，班员负责讲师应该对班员带什么，你要很清楚哦。 Terutama pada saat kelas berjalan, Chongzipan semuanya harus hadir menjaga kelas. Pandita juga melihat kelas. Kita baru bisa mengerti kondisi ini sudah minggu keberapa, kondisi umat. 所以班要带好一个班是有很多的功夫在里面。 Maka mau menjalankan kelas dengan baik, banyak sekali teknik yang harus kita jalankan di dalam. 对，后学重新再把它简单复习一次。 Maka pandita sekali lagi mengulang 3个步骤， 3 step, 2个责任， 2 tanggung jawab. 一定要经过坛区道场的签名才有负责讲师。 Fuce Jiangshi harus melewati tanda tangan vihara sendiri, wilayah dan pusat, baru ada Fuce Jiangshi. 要能够回本坛， Harus bisa kembali ke vihara sendiri, 要能够参加区会议， harus bisa ikut wilayah punya rapat. 这是2个责任。2个责任。喂，没有声音了。 Inilah 2 tanggung jawab tersebut. 好，接下来你要真正以身作则，要比班员早到。负责辅导讲师、负责讲师一定要比班员早到。没有声音了呢。 Berikutnya kita harus menjadi contoh teladan yang baik. Setiap 班员负责讲师的服装一定要整齐。 Berikutnya Fuce Jiangshi pakaiannya harus rapi. 负责讲师要按照代班的每一周、每一个月的每一周进度代班。 Fuce Jiangshi harus berdasarkan kelas masing-masing, membawa kelas. 来，在复习室第1周检查学习护照， Minggu pertama memeriksa paspor 第2 kelas. 周讲3多4好， Minggu kedua menceritakan Santo Sihao. 第3周鼓励大家回本坛家的班员回娘家。 Minggu ketiga mendorong semua peserta kelas dapat kembali ke vihara. 第4个就是庆生表扬会， Yang minggu keempat adalah minggu perayaan. 每一个班的辅导讲师， Setiap kelas punya Futao Jiangshi. 1个月内1个月 Dalam 1 bulan 要了解你的5个班员的所有的现况。
harus mengerti dengan jelas 5 orang yang kita bawa itu kondisinya. 一个班的负责讲师 Seorang 负责讲师 di kelas 3个月 3 bulan kemudian 了解本班所有班员的情况， harus mengerti semua kondisi umat peserta kelas yang ada di Viara. 所以我们的中师班讲师，包括点传师巡班，就要跟他们问一下，你晓得班员的现况吗？ Maka Chongzhipan Jiangshi ataupun pandita harus bertanya kepada Fuzi Jiangshi apakah sudah mengerti kondisi dari peserta kelas. 负责讲师的基本条件都做到了，再来讲现在要讲的班务基本功。 Jika sudah mencapai syarat dari Fuzi Jiangshi yang sudah dijalankan, maka baru berikutnya bisa dibahas tentang Pan-U. 刚才讲的这些负责讲师都没有具备条件，这个他没办法做。 Kalau tadi Fuzi Jiangshi yang kita bahas tidak mencapai syarat ini, maka basis kelas ini tidak bisa dijalankan. 所以班务的6+1关键在负责讲师。 Maka poin penting dari Pan-U 6+1 adalah di Fuzi Jiangshi. 我们一个道场道务红不红等，关键我们的班务的讲师占6成重要的关键。 Maka kemajuan dari wadah ketuhanan kita semuanya tergantung dari Fuzi Jiangshi. Ada 6 poin penting. 一个标准道场啊，它的比例是这么 mencapai kriteria standar. 啊。假设一个道场每一年度1万个人， Umpama satu Taochang setiap tahun ada 10.000 orang. 6成是班务系统负责的，6成。 Sistem 60% dibimbing oleh seksi kelas. 道务系统4成。 Dari seksi ketuhanan, sistem seksi ketuhanan 40%. 因为道务系统是所有我们本坛的导坛主讲师。 Karena sistem dari seksi ketuhanan adalah mencakup semua tanju yang ada di vihara. 人际关系比较少的， Kalau misalnya umat yang menjadi sedikit, 但是负责讲师所在的班员都是新的人际关系。 tetapi kelas yang dibawa oleh Fuzi Jiangshi di kelas itu semuanya adalah sumber. 所以所以班员要负责带动道务的发展嘛。 Maka Panyen itu harus bertanggung jawab juga membantu kemajuan ketuhanan. 所以第一个班员，每一个负责讲师要跟班员说清楚，每一年每一个班员度2个人，带1个人开法会。 Maka poin yang pertama ini adalah setiap Fuzi Jiangshi harus menjelaskan kepada pesertanya setiap tahun harus ajak 1 orang ikut fahui. 如果就我们东南亚的国家来讲，包括印尼啦、泰国啦、柬埔寨啦、越南啦，每一个班员都不应该是2位。 Maka kalau sesuai dengan di Asia Tenggara, harusnya setiap peserta kelas nggak hanya membawa 2 orang saja. 台湾目前台湾的9大道场鼓励班员每一年度2个人，一定要带1个人开法会。 Maka kalau di wadah ketuhanan Taiwan disarankan setiap peserta kelas Dharma setiap tahun ajak 2 orang Ciutao dan 1 peserta fahui. 但是我们在印尼、雅加达跟缅南这一个基本功，你们可以自己去设定的。哎，我们这边比较度人容易，可能每一个人每一年度4个人，2个人开法会，或者每一个人度10个人啊，4个人开法会，这个由我们本道场自己去决定。 Maka kalau di wadah ketuhanan Jakarta atau di pusat ketuhanan Medan, kita bisa setting sendiri ya. Mungkin kita di sini lebih mudah ngajak orang Ciutao atau fahui, kita bisa setting lebih banyak orang. 你看我们那个泰国道场啊，一 Kita 年 lihat 度 wadah 多少 ketuhanan 人？ Thailand. 泰国啊， Di Thailand. 一年求道人数18万。 Di Taiwan 1 tahun yang memohon ketuhanan itu 180.000 orang. 泰国啊，最多做到一年21万人啊，泰国。 Paling mencapai puncak 1 tahun 210.000 orang. 我们在台湾啊，人口并没有泰国多。我们在台湾现在因为固本图强，因为号召令，台湾现在一年发一从德，一年平均求道人10万人了。 Sekarang di Taiwan karena ada Kupen Tujiang dan Hao Shaoling, rata-rata 1 tahun 100.000 orang Ciutao. 这个10万人，也就是每一个班员度2个人，带1个人开法会。
它就是代表 100 道 ini 务 berasal 帮助 dari 系统助 setiap 人 peserta 6 kelas membawa 2 orang ikut Fahui. 所以10万人里面有6万人是从帮务系统带出来。 Maka 100.000 orang ini, ada 60.000 orang ini berasal dari sistem seksi kelas. 台湾1年开法会的总数大概在4万人，开法会人数4万，60%是从帮务系统带出来。 Maka peserta kelas Fahui di Taiwan 1 tahun itu kira-kira 40.000 orang. Ada 60% itu berasal dari sistem seksi kelas. 所以负责讲师一定要给班员有观念，我们读班不是只是听课，我们有机会还要度化众生。 Maka负责讲师 sangat penting ya, bukan hanya membawa kelas saja, tapi kita harus membimbing, harus 所以 dibimbing. 我们现在会发一个资料到海外去，每一个班员都有一本功德簿，每一个班员都一本功德簿。 Maka sekarang akan dibagikan sebuah data, setiap peserta kelas ada sebuah buku Kong Tepu ya. 每一个负责讲师有一个负责讲师手册， Setiap 负责讲师 ada buku panduannya. 每一个辅导讲师有辅导讲师手册。 Setiap 辅导讲师 juga ada buku panduannya. 因为现在还没有传到各国去，先说 Karena 明。 sekarang datanya masih belum disebarkan ke seluruh dunia. 那每一个班员有一本功德簿，是要做什么事？ Nah, kalau setiap peserta kelas ada sebuah buku jasa pahala, 辅 fungsinya 导 buat 讲师要请班员，各班负责讲师要请班员翻开他的第2页功德簿的第2页。 Maka setiap 负责讲师 harus meminta pesertanya membuka halaman kedua di buku jasa pahala itu. 那由负责讲师宣布，辅导讲师亲自带5位班员做直接辅导。 Maka 负责讲师 mengumumkan kepada 辅导讲师 langsung membimbing 5 peserta kelas itu. 请班员翻开功德簿， Persilakan umat membuka Kong Tepu. 写下他想度的人的名字， Tolong ditulis orang yang mau diajak ciutau namanya, 他的家人、他的朋友、 temannya, 他的同事， temannya, rekan kerjanya. 他想度他求到的名单都写上去。 List nama yang pengen diajak ciutau semuanya ditulis di dalam. 他想带他的朋友、家人开法会的名单也写上去。 Termasuk mau ngajak temannya atau keluarganya ikut Fahui juga ditulis di dalam. 所以每一个班员的功德簿的第2页都会写上他想度的人。 Maka setiap peserta kelas di buku Kong Tepunya itu di halaman kedua ditulis nama-nama yang orang mau diajak. 我们现在在整个崇德海内外道场，海外还没有送给你们啊。我们以后所有海内外崇德的所有坛主讲师，包括点传师，都有一本叫做行功登录簿。 Maka nanti di seluruh dunia setiap penceramah semua ada sebuah buku panduan. 班员叫做功德簿， Kalau peserta kelas namanya buku jasa pahala. 坛主讲师叫做行功登录簿。 Maka Hancu Jiangshi ada satu buku yaitu buku Singkong Tenlupu. 那个在我们坛主讲师班再来讲。 Itu nanti di kelas Hancu Jiangshi Pan. 所以辅导讲师、负责讲师要检视、检核我们的所有班员的功德簿上有没有写下他想度的人、带人开法会的名单。 Maka setiap Fuce Jiangshi dan Futao Jiangshi harus memeriksa setiap peserta kelasnya apakah sudah dituliskan orang yang mau diajak Ciutao atau Fahui di 那么 dalam. 在雅加达绵南可以多写，那就由你们去决定。 Nanti 每一年至少 Jakarta 完成 Medan 班员 tidak 2位， tugas 法会 sendiri. 1位。 Minimal setiap tahun ajak 2 orang. 所以叫做带2人度1，对吧？度2人带1人，度2 Itu 人 dengan 带1 mengajak 人。 2 orang Ciutao dan ajak 1 peserta Fahui. 这是我们负责讲师要给带动班员的第一个基本功课。 Ini adalah PR pertama yang harus dijalankan oleh Fuce Jiangshi dalam membawa kelas. 一个负责讲师不能够只是负责带班，没有帮助班员行功了愿。 Seorang Fuce Jiangshi bukan hanya membawa kelas saja, tetapi harus membantu umat tersebut bisa memupuk jasa pahala. 辅导讲师不能够只是跟班员带班，而不帮助班员成长。 Fuce Jiangshi tidak hanya 辅 membawa 导讲师， saja, 辅 tetapi 导讲 juga 师， membantu
对，负责讲师、辅导讲师是帮助班员成长重要的关键，都在负责讲师、辅导讲师。Fuja Jangsi dan Futau Jangsi adalah kunci penting dalam membantu peserta kelas untuk bisa tumbuh dewasa. 所以这个度2人带1人，这个是带班的基本条件。 Jadi ini mengajak 2 orang ciutau dan 1 peserta fahui, ini adalah syarat yang paling dasar. 所以这叫做班务6+1的1，第一个1。 Maka ini disebut dengan Panu Liu Jia 6+1, yang pertama satunya. 第二个1叫做每月法会要加1。 Satu yang kedua adalah setiap bulan fahui harus tambah 1. 我们的区开法会， Kalau di wilayah kita ada fahui, 每一个班的负责讲师至少要有1位班员带班员的家人开法会。 Fuja Jangsi harus minimal setiap kelas ada seorang peserta kelas yang bisa ngajak keluarganya ikut fahui. 昨天讲我们雅加达70间公坛，法会每一个坛至少带1位，就是80间公坛70间公坛，每一间公坛带1位就70个人。有80班的研究班，每一个班带1位就150，就是80人。所以我们雅加达1个月都加1就好，就150人法会班员。 Maka kalau dengan kondisi Wadah Ketuhanan Jakarta ditambah 1, maka ada ratusan orang yang bisa ikut fahui. 所以每一个班的负责讲师，只要有法会，他的该班就必须成全有人带人出来开法会。 Maka setiap Fuja Jangsi harus bisa membimbing peserta kelasnya membawa 1 orang ikut fahui. 那就要问班务一支班有没有关心本坛的班务班员。 Maka sekarang tanya kembali lagi ke kelompok penegak Panu Ijipan, apakah ada memberi perhatian pada peserta kelasnya? 我们的负责讲师，我们的负责讲师，我们的什么中智班讲师有没有关心我们的各班有没有负责讲师做到带人开法会？ Zongzi Ban Jangsi kita harus pastikan apakah Fuja Jangsi di setiap kelas sudah menjalankan membimbing umatnya, peserta kelasnya bawa 1 peserta fahui. 那我们各区的点传师、召集小组点传师有没有进班关心各班的负责讲师有没有带班员开法会的能力？ Maka setiap pandita dan cauci syaucu di wilayah, apakah ada masuk ke dalam kelas memberi perhatian, melihat Fuja Jangsi apakah ada membawa peserta fahui. 所以一个班会好，它不是只有负责讲师、辅导讲师、传题讲师，它还包括了坛的班务一支班、中智班、点传师。 Maka sebuah kelas bisa berjalan dengan bagus, bukan tergantung dengan Fuja Jangsi, Futau Jangsi, dan Cuanti Jangsi, tetapi harus kembali lagi ke viharanya, apakah Tanju Jangsi, Ijipan Jangsinya ada bertanggung jawab. 这个孔讲师你翻得很好呢，我也有稍微听得懂。你翻得很好，很流利。你看一个班的成功是负责讲师、传题讲师而已，还在重要加上班务一支班，你有翻出来。关键还有一个中智班，还有一个点传师巡班。一个班务的成功，这5个都要投入。 Jadi sebuah keberhasilan kelas ada 5 yang harus ikut membantu, yaitu Panu Ijipan, Zongzipan, dan para pandita. 所以这就是我们班务法会的第2个1，叫做第1个1叫做度2人带1人，第2个叫做每班每月带1人开法会。 Maka ini 1, yang kedua yaitu fahui setiap bulan tambah 1. 我们在未来海外都会这个6月份的时候叫做全体班务法会，6月份叫做全体班务法会6月份。 Maka ke depan nanti Wadah Ketuhanan Luar Negeri setiap bulan 6 itu ada fahui keseluruhan. 那么什么叫班务法会呢？ Apa yang dimaksud dengan fahui seksi kelas? 就是负责讲师要带着各班的研究班的班员带人开法会，以班务系统为主，叫做班务法会。 Maka apa yang dimaksud dengan fahui seksi kelas yaitu setiap Fuja Jangsi harus membimbing peserta kelasnya membawa umat ikut fahui dari sistem kelas. 所以台湾的9道道场6月份同时都是最后一个礼拜同步
礼拜六、礼拜天，台湾9大道场的各道场各区，第6月份的最后个礼拜同步开班务法会。 Maka di Wadah Ketuhanan Taiwan, seluruh wadah ketuhanan, 9 wadah ketuhanan di Taiwan serentak Sabtu Minggu di bulan 6 ini mengadakan Fahui sesi kelas. 明年海外全部同步实施，明年。 Tahun depan, wadah ketuhanan luar negeri semuanya jalan bersamaan. 那就代表一个负责讲师有没有认真带班，会不会成全班员，所以班务法会就是第一个检核负责讲师的能力了。 Maka ini artinya di sini bisa kelihatan bahwa Fuce Jiangshi apakah ada menjalankan tugasnya dengan baik. Ini satu tahap yang pertama. 所以班务法会叫做全体1+1。 Maka Fahui dari sesi kelas ini namanya 1+1. 所以班务法会有个名称也叫做亲齐亲法会，亲人的亲叫亲齐亲法会。 Maka Fahui sesi kelas ini juga disebut dengan Fahui dari kalangan usia muda. 来，我讲慢一点，你翻一次。什么叫亲齐亲？ Apa yang dimaksud dengan 每一个人 setiap orang 带一个自己的家人 setiap orang bawa keluarganya sendiri 来开法会， untuk ikut Fahui. 叫做亲齐亲法会。 Disebut dengan Fahui yang membawa anggota keluarganya. 你要把它翻好哦。什么叫亲齐亲法会？我再讲一次，你翻一次。什么叫何谓亲齐亲法会？ Apa yang dimaksud dengan Qingqi Qing Fahui? 那就是每一个人 Setiap orang 带一位 membawa 自己的家人 anggota keluarganya sendiri 来开法会， untuk ikut Fahui. 叫做亲齐亲法会， Disebut dengan Qingqi Qing Fahui ini, 也叫做回向功德法会。 yaitu disebut dengan Fahui untuk melimpahkan jasa pahala. 所以这班法会所有的代班功德都要可以回，我们会做回向功德，把功德回向父母、庇佑家人。 Maka semua jasa pahala di Fahui ini akan kita limpahkan kepada orang tua dan keluarganya. 所以一个负责讲师到这边都是你的责任。第一个，度2人带1人，每个月本班要有1位人开法会。6月份全体1+1，关键是6月份班员鼓励班员带人开法会。 Maka Fuce Jiangshi harus bertanggung jawab ya. Setiap bulan 6 ini harus mengadakan Fahui sesi kelas ini. 这个是现在我们在整个所以重点工作，就6月份一定班员鼓励班员一定要开带人开班务法会。 Ini adalah tugas paling penting. Setiap bulan 6 harus ajak orang ikut Fahui. 你们只要做道场，只要重视，有很多的显化故事在里面。 Asalkan kita tulus, banyak sekali mujizat, cerita mujizat di dalamnya. 你看，我们说带家人开法会哦，有多少班员都梦见他的祖先来托梦，要开法会，要开法会哦。 Kita lihat banyak peserta yang ngajak keluarganya ikut Fahui. Banyak sekali mujizat yang leluhurnya memberikan mimpi. 祖先来托梦呢， Leluhur memberikan mimpi. 叫他的儿孙开法会。 Harus suruh anak cucunya ikut Fahui ini. 你看我们为什么在台湾只要是6月份，好多的故事讲不完，都是祖先呐、都是只为家人呐、来托梦啊，要儿孙开法会。 Maka setiap bulan 6 itu banyak sekali cerita mujizat ya di Taiwan. 你看我们那时候，我们那个负责讲师啊，要完成啊，大家这个班啊，希望带好一点，就去庙里面拜拜，求神明助力。 Maka Fuce Jiangshi pada saat itu meminta bersembayang ya, minta bantuan dari para Buddha. 神明也会来助道呢。 Para dewa yang ada di kelenteng juga akan membantu ketuhanan kita. 你看我们有一个负责讲师啊，班员他的班一共有80个人。 Ada seorang Fuce Jiangshi, peserta kelasnya ada 80. 80个班员， 80 pesertanya. 他就跟班员说， Maka dia bilang kepada pesertanya, 你回去跟你的烧一个香，对你的祖先说， pulang sampai rumah kita sembahyang kepada leluhur kita. 我们道场即将开班务法会， Tauchang kita sudah akan mengadakan Fahui sesi kelas. 也叫做回向功德法会。 Juga mau mengadakan pelimpahan jasa pahala ini.
希望我们的先人呢，来给我们后代儿孙呢交代一下来开法会。 Semoga leluhur kita bisa memberikan dukungan pada para anak cucunya supaya bisa ikut Fahui. 我们希望这个班创一个记录，80个人可以带80个班员，法会班员80位。 Semoga kelas ini bisa mencatat rekor ya, 80 peserta ini bisa membawa 80 orang ikut Fahui. 诚心尽力去求先人，我们的先人来托梦给后代子孙比较快。 Ada yang sangat tulus ya, sehingga leluhurnya memberikan mimpi kepada anak cucunya. 这个班在去年发生的，全班真正超过80几位来带人开法会，都是这样子带出来的。 Kejadian ini ya, tahun lalu ya benar-benar 80 orang ini dari hasil dari Fahui ini. 那就是负责讲师跟班员大家万众一心，希望帮助每一个班员都能够带家人来开法会。 Itu karena Fuze Jiangshi ya bekerja sama dengan baik dengan peserta kelas. 所以很多故事啊。 Maka banyak sekali cerita mujizat. 又有一位负责讲师， Ada seorang Fuze Jiangshi 到庙里面去拜拜， sampai sembahyang di sebuah kelenteng. 他跟这个庙的主神啊， Dia bersembahyang kepada dewa yang di kelenteng itu. 叫做玄天上帝。 Disebut dengan dewa Xuantian Sangti ya. 印尼有没有玄天上帝？ Yo. 有哈，叫玄天，去拜玄天上帝庙。 Jadi di kelenteng Xuantian Sangti ya. 他说：“上帝，上帝啊， Dia bilang, Buddha, 我希望法会班员能够带到50位以上。 saya berharap Fahui peserta ini bisa 50 ke atas. 请玄天上帝在本境啊，就是这个乡镇里面啊，能够来帮助我，能够来度化众生。 Dia memohon pada Xuantian Sangti ini di sekitar sini bisa bantu Tuha Chongsen ya. 他连续3天就是在这个乡下这个乡镇啊，在这个城市中不，在这个乡镇里面，连续3天去献香拜拜。 Dia berturut-turut ya di desa ini di kelenteng itu berturut-turut 3 hari sembahyang di dewa 都 itu. 没有动静啊，都没有感觉到有动静啊。 Tapi dia tidak merasakan, kayaknya tidak merasakan ada sesuatu 我这 gerak-gerik. 个讲师的太太就说：“你都没有办活动，这个玄天上帝怎么样帮你呢？” Ya, istrinya mengatakan kamu nggak mengadakan kegiatan, bagaimana Xuantian Sangti mau bantu kamu? 他们就去办那个义诊啊，去办义诊，帮助 Maka 大 mereka 家， mengadakan pengobatan sosial. 量血压啦，把脉啦，看看身体健康啦，就做义诊。 Ya, mengadakan kegiatan sosial ya, kesehatan. 结果义诊来了60多位， Akhirnya dengan kegiatan itu datang 60 orang lebih. 他就说希望我们今天来有做义诊，也有大家有机会来求道，求完道之后的神明保佑，还有机会来开法会，就讲这些话。 Jadi dia menyampaikan semoga 60 orang ini bisa datang ikut membawa jalan ketuhanan. Setelah itu kita bisa ikut Fahui, maka dewa akan melindungi kita. 那办完活动了， Setelah kegiatannya selesai, 我们这个讲师夫妻2个人又去拜神明玄天上帝。 Jiangshi itu suami istri sembahyang lagi di kelenteng tersebut. 他说：“上帝，上帝呀、 Dia bilang, Sangti, Sangti, 在你这个境内有60几个人来义诊也求道了。 tadi ada 60 orang ya yang di sekitar desa ini sudah datang ikut pengobatan sosial dan sudah ciu tau. 他就把这个名单就放在那个庙的这个所谓的神桌上，求玄天上帝保佑他们能够来开法。 Maka 60 orang ini list namanya disembahkan di meja di dewa tersebut. Semoga bisa melindungi mereka, 60 orang ini bisa ikut Fahui. 结果法会经过了2个礼拜以后， Setelah 2 minggu kemudian, 那个他放在神桌上的名单上啊，每一个人都来开法会呢，来了57位。 semua nama-nama list nama yang ada di meja dewa itu semuanya datang ikut Fahui. 那真的不可思议啊！ Ini benar-benar tidak disangka ya. 法会结束了后的礼拜一， Setelah selesai Fahui, hari Seninnya, 礼拜天闭班嘛，礼拜一赶快去谢恩， hari Seninnya, 我就买了好多供果去拜拜咯。 jadi banyak sekali beli buah, banyak sekali pergi sembahyang ke kelenteng tersebut. 他去拜了， Dia pergi sembahyang. 那天晚上梦见玄天上帝，
Malam hari itu dia mimpi Xuan Tian Sangti. 玄天上帝跟他说 Xuan Tian Sangti mengatakan pada：“ dia, 你来拜拜我心灵了， kamu datang sini sembahyang, saya sangat senang sekali. 我也借用这一次大家要在办颁布法会，我也尽心了，我也行功了。 Dengan ada kesempatan ini saya juga berusaha ya. 所以这一次的颁布法会，我也晋升了。他度了带了托梦57个人去开法会。 Jadi kali ini fahoinya saya sudah mengajak 50 orang lebih ya. 所以他说我现在要到南极老仙翁的升官处去排班，准备升官了。 Jadi sekarang dia mau pergi ke Dewa Nanci Lao Shen Nung sana, mau siap-siap naik jabatannya. 所以你可以看到颁布法会好多故事讲不完了。 Maka kita bisa lihat fahoy dari seksi kelas ini banyak sekali cerita, enggak? 那也就代表负责讲师跟班员的用心，能够在班员身上带出多少人开法会，所以我们叫做6月份全体1+1颁布法会。 Maka semua ini adalah ketulusan dari Fuce Jiangshi yang membawa kelas ya, sehingga pesertanya bisa ikut fahoy. 所以现在的负责讲师不是只有空带班，是要把班员带好。 Maka Fuce Jiangshi bukan hanya membawa kelas saja, tetapi harus membawa peserta kelas dengan baik. 所以负责讲师的责任重大，直接关系到道务的发展。 Maka Fuce Jiangshi tanggung jawabnya sangat besar sekali karena dia langsung mempengaruhi kemajuan ketuhanan. 你看我们的，我们雅加达一共多少？有5年研究班呢、有没有1500啊？有没有1500还是2000？ 1851. 1800哦，你看1851哦，这空讲师的一个人带2个，度多少人？3600，对不 Kalau 对？ satu orang bawa dua orang, maka kali 2 ya. 啊，一个人带一个人开法会1800， Kalau satu orang bawa 1.800. 那可能更多， Semakin banyak orang, 那至少不会。如果都做到，至少还有1800个人开法会，3600个人带人来求道。 nah, minimal ada 1.800 orang ikut fahoy dan ada 3.000-an orang bisa ciutau. 那不是负责讲师功德无量吗？ Bukankah ini Fuce Jiangshi semua kungte uliang? 那我们的堂不是也会进步吗？ Bukankah vihara kita juga bisa maju? 我们的中智班、我们的点团事务的召集小组，不是看到道场都在进步当中，不是也是一样尽心吗？ Zongzipan dan para panita juga melihat kemajuan Taochang kita, semuanya sudah bersusah payah. 所以现在的负责讲师实质上是带着道务的关键呢。 Maka Fuce Jiangshi sekarang kunci pentingnya dalam menjalankan sesi kelas ini. 第四个一， Yang keempat adalah 我们现在崇德道场的政策，培德班以上者一定都要立副坛主任。 sekarang di Fai Chongte kita, semua peserta kelas Pei Depan ke atas harus berikrar Fu Tanju sebagai wakil pengurus vihara. 所有的德智班要立副坛主啊， Seluruh kelas Depan punya peserta harus ikrar. 副坛主没有选择性，就是你读到德智班就是副坛主。 Jadi Fu Tanju itu bukan dipilih, asalkan kita sudah sampai kelas Depan semuanya harus berikrar. 那副坛主要不要吃素？不用哦， Fu Tanju mau vegetarian nggak? Nggak perlu. 他不用吃素， Dia tidak perlu vegetarian. 但是他要加入佛堂的运作。 Tetapi dia harus berpartisipasi dalam ketuhanan kita, vihara. 所以我们为什么新的佛堂越来越多，就是副坛主不吃素，人多了可以设公共佛堂。 Kenapa sekarang vihara bertambah banyak? Karena Fu Tanju tidak vegetarian, ini orangnya banyak bisa mendirikan vihara. 公共佛堂里面只要有一位亲口的就可以，叫做坛主，其他都可以成为副坛主。 Di vihara asalkan ada satu orang sudah cingko itu sudah bisa, yang lain semuanya Fu Tanju. 所以我们的研究班、我们的德智班100%必班，就是一定就是立副坛主任。 Maka semua peserta kelas Depan 100% semuanya yang lulus harus ikrar sebagai wakil 特 pengurus. 别强调就是不用亲口。 Jadi tidak perlu ikrar vegetarian cingko. 那负责讲师如何让德智班以上立必班的时候都立副坛主任，要怎么讲？ Bagaimana cara Fuce Jiangshi kasih tahu terhadap peserta kelas Depan? 啊，有些人一定要讲清楚才会立啊。 Karena ada beberapa orang tuh harus jelas dia baru mau. 来，这段话学说一下，
Baik, 感谢天恩 sekarang 师 ini kita 德， semuanya belajar menyampaikan. 感谢天恩师德， Terima kasih atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. 感谢不修习菩萨 Terima kasih atas Bodhisattva istirahat. 啊，对我们崇德人才特别的栽培。 Bimbingan terhadap kader di Chongte kita ini. 感谢道场给我们机会， Terima kasih Tao Chang sudah kasih kita kesempatan. 我们才可以立副坛主愿。 Kita baru bisa berikrar menjadi Fu Tanju. 因为3600圣、48000贤的圣贤候选人都是由副坛主开始的。 Karena memilih kader 3.600 kader dan 4.800 kader itu dimulai dari Fu Tanju. 所以我们的德智班的负责讲师一定要会讲这些话。所以只要是德智班，一律都是副坛主，一定要立副坛主愿。 Maka Fu Zejangsi yang di Tezepan harus bisa menyampaikan ini. 所以你可以看到我们在东南亚各种班闭班啊，德智班以上的闭班率特别低。 Maka kita bisa lihat di Asia Tenggara, ya setiap kelas kelulusan kelas Tezepan itu yang paling penting. 所以以后各种班的关键在德智班，他一定要出来闭班，而且立副坛主愿。 Jadi lain kali semua kelas itu yang paling penting itu dari kuncinya dari Tezepan harus berikrar Fu Tanju. 那么因为是副坛主的，所以他可以加入公坛，或是回到母坛、老坛去做什么坛主，加强的基层大务的发展。 Maka karena sudah berikrar Fu Tanju, dia bisa kembali ke vihara berpartisipasi dalam kegiatan vihara. 也加强了始祖人才的培长。 Juga memperkuat bimbingan kader 10 seksi. 所以你可以看到，我们德智班一定要会讲感谢天恩师德，负责讲师哦，感谢天恩师德。 Maka kita lihat Fu Zejangsi harus berterima kasih atas rahmat Tuhan Maha Esa. 感谢不修起菩萨的栽培。 Berterima kasih atas bimbingan dari Bodhisattva istirahat. 我们道场给我们机会， Dan Tao Chang kasih kita kesempatan 给我们立副坛主愿。 supaya kita bisa berikrar Fu Tanju. 因为加入了副坛主，第一个不清口， Karena sudah masuk Fu Tanju tidak perlu 但是却是3600胜、48000贤的圣贤候选人。 Tetapi ini adalah pemilihan kader dimulai dari Tezepan. 所以一个负责讲师带到这个德智班的100%立愿，这是你的责任。 Maka ini adalah tanggung jawab dari Fu Zejangsi ya sebagai ikrar ini. 如何立愿？ Bagaimana cara ikrarnya? 请班员回到自己的坛，请本坛帮你签名。 Mempersilakan umat kembali ke vihara masing-masing untuk berikrar. 再交回到班里面的负责讲师。 Baru dikembalikan kepada Fu Zejangsi yang di setiap vihara. 这是2个重要的程序哦。德智班要立副坛主，一定要回本坛请我们有一个挂号单，一定要请本坛的负责讲师签名。 Ini adalah dua progres yang harus yang utama. 如果本坛的副坛主特别多，本坛也可以由他们成立一间新坛，所以可以用新坛的名字去写坛名。如果我们的人不多，还是在老坛，就写老坛的名字。 Kalau umatnya banyak, kita bisa minta viharanya yang menandatanganin. 所以这就是一个本坛签名，交给本班负责讲师，准备写表文挂号。 Maka setelah ditandatangani oleh vihara, diserahkan ke Fu Zejangsi untuk tulis naskah suci. 所以德智班一定100%是副坛主。 Maka Tezepan itu 100% semuanya sebagai wakil pengurus vihara. 很重要哦。 Sangat penting ya. 这是德智班一定要100%立副坛 Ini 主。 Tezepan harus 100% ikrar Fu Tanju. 这是几个事的第4个事。 Ini adalah yang keempat ya. 第一，度两人带1人。 Yang pertama, ajak 2 orang Ciutao, 1 fahui. 第二，每一个班每个月带1个人开法会。 Yang kedua, setiap kelas setiap bulan bawa 1 orang 第 fahui. 三，明年正式开始，新年也可以啊，你们看看也可以示范啊。6月份全体班务法会、近期新法会。 Yang ketiga, tahun depan mulai resmi yaitu fahui secara keseluruhan dari seksi kelas. 第4个，德智班100%闭班。 Yang keempat, Tezepan 100% harus ikrar sebagai Fu Tanju. 第5个， Yang kelima,
所有研究班、新民班、智商班、培德班、行德班、崇德班，所有研究班， semua kelas dari Simimpan sampai Chongdepan 一直闭班的时候100%闭班， harus pada saat kelulusan harus 100% bisa lulus. 负责讲师的责任是100%带着你的班员到道场来闭班。 Jadi tanggung jawab dari Fuze Jiangshi adalah membawa peserta kelasnya agar bisa lulus 100%. 那负责讲师如何跟班员讲100%闭班？ Bagaimana cara Fuze Jiangshi membawa kelas peserta supaya bisa lulus 100%? 你跟班员讲一句话就好了。 Bagaimana cara sampaikan kepada peserta kelasnya? Satu kata-kata saja. 你每个月做工要不要领薪水？ Kamu setiap bulan bekerja ada terima gaji nggak? 你不领薪水不是白做了。 Kalau kamu tidak terima gaji, maka kamu bukan sia-sia. 你问问你的孩子，假设读书不拿毕业证书，不是白读了？ Coba kamu tanya anak kamu, kalau sekolah tidak dapat surat ijazah, bukankah semuanya sia-sia? 做工不领薪水，白做。 Kalau kerja tidak dapat gaji, semua sia-sia. 在学校读书不领毕业证书，白读。 Di sekolah, kalau sekolah tidak terima ijazah lulus, maka semuanya sia-sia. 你在我们研究班读了8个月，不出来闭班，你就是也是白做工，也是白读了。你也对不起上天给你一个愿力。 Kalau kamu di kelas kita selama 8 bulan ini tidak lulus, tidak keluar, tidak bisa lulus, maka kita sangat bersalah kepada Tuhan Yang Maha Esa. 而且我们的读班8个月不是闭班了，它也不是只有所谓的闭完班就毕业证书，是老天给你一个天职啊。 Dan bukan hanya selama 8 bulan ini kita lulus saja, yang paling penting Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita sebuah tugas suci. 我们的负责讲师一定责任是带班员100%闭班了。 Maka tanggung jawab dari Fuze Jiangshi kita harus membawa peserta kelas ini bisa lulus 100%. 班员要100%闭班，有多少人的责任？第一，道务一支班、班务一支班，全部都要投入。 Kelulusan seorang peserta kelas itu sangat dipengaruhi ya. Yang pertama adalah dari Tau Ichiban dan Panu Ichiban, itu semuanya harus ikut serta ke dalamnya. 中智班讲师、点专师、召集小组点专师要到班里面去看班，鼓励班员闭班。 中智班、点专师 dan 召集小组 semuanya harus melihat ke kelas tersebut. 最重要就是负责讲师、辅导讲师带好班员出来到场闭班。 Maka yang paling penting lagi adalah tugas dari Fuze Jiangshi dan Futao Jiangshi bisa membawa 所以叫做100%闭班， bisa lulus 100%. 这是负责讲师的责任。 Ini adalah tanggung jawab dari Fuze Jiangshi. 5个一了，第5个了， Satu yang kelima ya. 最后一个一， Satu yang terakhir adalah 也就是道化家庭。 yaitu menciptakan keluarga Maitreya. 我们都希望我们的班员的家人都能够求道，叫做道化家庭。 Kita berharap setiap peserta kelas kita bisa mengajak keluarganya memohon ketuhanan. Ini namanya keluarga Maitreya. 所以才需要负责讲师、辅导讲师、我们的班务益智班的讲师都能够照顾好自己的班员。 Maka ini diperlukan Fuze Jiangshi dan semua Jiangshi untuk menjaga peserta kelasnya dengan baik. 所以我们希望所有的班员都能够家人求道。 Maka kita berharap semua peserta kelas bisa mengajak keluarganya memohon ketuhanan. 所以我们叫做道化家庭。 Maka disebut dengan Tawa Jasing atau keluarga Maitreya. 最后最希望是每一个班员家里面都有一个家庭佛堂。 Maka harapan yang paling terakhir adalah setiap peserta itu di satu keluarganya ada mendirikan sebuah cetia. 所以我们都会鼓励班员请佛回家嘛。所以鼓励班员请佛回家，平安到家。 Maka kita sering memberi semangat kepada peserta, yaitu kita boleh mengundang Tuhan, mengundang Buddha ke rumah kita supaya kita semuanya aman, damai dan sentosa. 所以才是福慧增加。 Maka disebut dengan berkah dan kearifan bertambah. 对，把它连在一起哦。请佛回家，平安到家，福慧增加。翻ini Muhammad ya sesuai. 欢迎您啊。 Oh ya, yaitu kita mengundang Buddha ke rumah, menambah kearifan dan berkah kita. 结束了，很好了，这么快啊！
所以这就是我们负责讲师6个1叫6+1。 Maka ini full讲师 kita 6 plus 1 ya yang terakhir ini. 来，我们再复习一次哈，度2人带1人。 Maka kita ulang sekali lagi ya, ngajak 2 orang, bawa 1 orang ikut fahui. 啊，每个月每一个班带1个人开法会。 Setiap bulan, setiap kelas bawa 1 orang ikut fahui. 第3个就是6月份全体1+1法会。 Yang ketiga adalah bulan 6 semua fahui sesi kelas bawa 1 orang. 第4个德智班以上的一定要让班员全部列副坛主任。 Yang keempat, Tezipan ke atas harus peserta kelasnya lulus harus ikrar Futhancu 100%. 5年研究班所有各班必班100%必班。 5 tahun ajaran kelas semua kelulusan presentasenya 95-100%. 第6，希望班员都是可以成为道化家庭。 Yang keenam adalah semoga semua peserta kelas bisa menciptakan keluarga Maitreya. 道化家庭只是求道，而不是修办道啊，至少要家庭家人都求道。 Jadi keluarga Maitreya ini minimal anggota keluarganya semua sudah memohon ketuhanan. 至少嘛，因为你一个班员度2个人嘛，啊，家人都不止2个人嘛。 Nah ini paling sedikit ya, paling sedikit. 所以道的尊贵就是要让家人也能够平安。 Maka keberhargaan Tao ini ya kita juga berharap keluarganya bisa 所以 menjadi 负责 aman. 讲师是所有道场里面最能够行功了愿的，就是负责讲师。 Maka Fuze Jiangshi di semua Taochang kita adalah Fuze Jiangshi punya kesempatan untuk memupuk jasa pahala yang paling 你每个 banyak. 礼拜都在行功了愿， Setiap minggu selalu memupuk jasa pahala. 你都在带班， Kita membawa kelas. 你带得好，你功德无量； Kalau kita membawa kelas dengan baik, maka kita kungte uliang. 你带不好， Kalau kita kelasnya kita jalankan dengan tidak baik, 听得到我的声音吗？ yo, 有啊，我的画面停止了哈， oh, 我的画面是不是停止了？是没关系，没关系哈，有听到声音了哈。 yo. 所以我们的负责讲师是最能够行功了愿的一群人。 Maka Fuze Jiangshi kita adalah yang paling punya banyak kesempatan untuk memupuk jasa pahala. 所以每一个人都一定要尽自己的责任。 Maka setiap orang harus menjalankan tanggung jawab masing-masing. 你不尽自己的责任就不可以。 Kalau kita tidak menjalankan tugas kita, maka itu tidak boleh. 所以请大家加油。 Maka kita semuanya harus lebih 刚好像我的这边有点状况，也刚好把课讲完。我们在下一次再约个时间，再把很多细节再跟大家说明。 Lain kali ada kesempatan detailnya akan disampaikan pada kita semua lagi. 大家加油哦！ Kita semuanya jayo. 好，大家一起说下次见。 Kita sama-sama bilang 下次见 ya, sampai ketemu lain kali. 谢谢好，大家。我们下次见，然后谢谢马点师杯，谢谢，我的电脑谢谢点谢谢我的电脑出状况看不到。谢谢点好，我们谢谢马点师杯，谢谢。有谢谢摩天师杯，下次见。好，谢谢点师杯。好。我们最后，我们再次谢谢马点师杯，我们谢谢喽。好，谢谢马点师杯，我们下次再恭喜马点师杯。Kembali lagi semuanya. Untuk hari ini kita terima kasih Matiang Sesebe banyak menyampaikan pesan penting kepada kita semuanya. Berikut kita mengundang Tai Biaoqin Cai Tiang Sesebe untuk berwasisi kepada kita semua. 我们恭请蔡点师慈悲。大家好。大家好。谢谢马讲师杯哦。Ya, hal. Ya, kita mengharap semoga keadaan semakin membaik. Kita bisa menjalankan apa yang dipesan Matian Shi supaya kita semua bisa lebih maju lagi. Kita aja, 谢谢马讲师杯，大家晚安。谢谢点讲师慈悲。我们谢谢谢谢蔡点师杯。那jadi kita udah banyak belajar dari Matian Shi mengenai 道基本功、八基本功6+1 teknik basis Tao dan basis kelas 6+1 ini. Jadi kita mengharapkan dari Wadah Ketuhanan Jakarta juga maupun Pusat Ketuhanan Medan kita bisa
lebih mendalami lagi dan berusaha kita bisa mengatur lagi supaya kita itu benar-benar bisa merealisasikan menjalankan dengan lebih baik. Nah, kelas hari ini kita sampai di sini. Kita sekali lagi kita persilakan semuanya berdiri. 我们请大家起立，我们一起谢谢先佛上鞠躬，鞠躬，再鞠躬。三鞠躬，谢谢白水圣地，鞠躬，谢谢不修习菩萨，鞠躬。我们再次谢谢马屌慈悲，我们谢谢代表请